So, hari ni saya nak cerita tentang kenapa pelajar yang dulunya bagus belajar tetapi hari ini nampak makin tak pandai. Result makin jatuh. Satu perkara yang dalam satu minggu ni saya asyik nak beritahu kenapa saya kena buat video tentang tajuk ni. Okey. Ini khas untuk parents, ibu bapa ataupun anda seorang pelajar yang rasa macam ada yang tak kena dengan diri anda bila belajar. Daripada pengalaman saya, mengapa sistem mata kita ini kalau dia dalam keadaan yang stres, dalam keadaan vision stres, dia boleh menyebabkan kesan besarnya seseorang itu akan rasa down, rasa macam dah tak bersemangat dan mula menunjukkan prestasi yang lemah dan prestasi yang semakin menurun dan pembelajaran yang semakin rasa stres disebabkan oleh sistem mata yang semakin letih, tak ada dah stamina dan tak ada kekuatan untuk menggunakan skill yang sepatutnya ada dan mengubah kepada keadaan-keadaan yang sampingan ataupun simptom-simptom seperti penat, sakit kepala, mata tu nampak macam lain macam dan akhirnya rasa macam tak sihat. Ini disebabkan oleh sistem mata kita. Nombor satu adalah tentang kenapa dulu boleh kekal nampak jelas sentiasa. Selit saja mata boleh nampak jelas dan boleh bertahan. Tapi hari ini mula nampak kabur. Walaupun dah pakai cermin mata, walaupun mungkin tak ada rabun dan sebagainya. Mata bila test nampak jelas, dah tak ada masalah. Cermin mata kalau kena pakai pun dah pakai. Tapi tak boleh bertahan untuk kekal nampak jelas. So hati-hati, mungkin yang skill yang saya namakan sebagai eye focusing mula memberi kesan kepada kepenatan, iaitu eye focusing tidak dapat bertahan untuk tempoh yang sepatutnya sebagai seorang pelajar. Bila masalah ini tak diselesaikan dengan cara yang sepatutnya, dia menyebabkan kanak-kanak itu rasa semakin hari semakin rasa tertekan dengan keadaan itu sebab kawan-kawan semua dah boleh salin cepat-cepat. Semua boleh cepat laju. Maksudnya mereka ni lagi pandai. So, anak kita ni ataupun pelajar ini akan rasa macam mereka ni ketinggalan. Sifat rasa ketinggalan ni menyebabkan dua, sama ada berusaha lebih lagi dengan struggle atau okey lah, aku decide aku memang orang yang tak bagus, buat apa aku nak lagi rajin. So ini memberi kesan besar kepada kanak-kanak tu kenapa result makin jatuh. Yang kedua, mula-mula tak ada bila membaca tu nampak double atau bila cikgu tulis dekat papan putih tu nampak double. Dulu tak ada. Dulu okey, relax saja, tengoklah macam mana sekalipun nampak perkataan tu pun tak ada nampak double, tak nampak berganda pun. Tapi hari ni makin lama makin kerap dan makin lama makin banyak kali dan lama, dan makin lama kita mula rasa stres sangat bila mata dalam keadaan nampak double. Perkara ni takkan dapat disedari oleh guru ataupun ibu bapa. Yang akan perasan perkara ini hanyalah pada individu yang mengalaminya. So kita kena ingat, eye teaming ni adalah tentang menggunakan dua mata untuk menghasilkan satu image 3D. Bila mata ni asyik bila nak tengok dekat, mata kita kena masuk ke dalam. Tapi bila lama sikit je mata tu nak lari keluar. Bila dia nak lari keluar ni lah, bila mata tu nak lari keluar tu lah yang menyebabkan keadaan
double vision ni berlaku sebab nak keluar nampak double, nampak satu balik, nampak double, nampak satu balik, kena pejam mata. Bila mereka ni pejam mata untuk balik kontrol, kadang-kadang dia salah ertikan. Kadang-kadang guru tengok pelajar, kenapa pejam-pejam, kenapa tidur? Sedangkan dia tak tidur, dia nak berehatkan mata, dia nak kontrol dua mata yang susah tu. Dan kemudian bila seorang tu nak belajar lama-lama tak boleh, letih, sampai kata bila balik sekolah nak buat kerja sekolah tapi dia tak boleh nak buat kerja sekolah dah. Cara dia kena rehatkan dengan pejamkan mata atau tidur dulu, barulah dia boleh buat kerja ataupun belajar yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang pelajar. Ingat, bila kesan eye teaming ni ada masalah, seseorang tu tak boleh bagi tumpuan yang lama dan menyebabkan kualiti untuk memberi tumpuan ni semakin sedikit, menyebabkan kesan yang besar kepada pembelajaran mereka sehingga mereka akan choose nak belajar dalam keadaan struggle, lebih lagi struggle, atau menyerah kalah dan accept ataupun terima aku memang tak apa nak pandai, so buat apa aku nak belajar rajin-rajin. So makin drop result exam. Kesan yang ketiga, dulu rasa pandai tapi hari ni makin lama rasa makin tak cerdik, rasa macam bengak, makin rasa macam bodoh. So maaf saya sebut perkataan bodoh ni, tetapi sebenarnya tak suka sangat, tetapi ramai bila saya cek mata, mereka kata saya rasa saya ni makin tak pandai, rasa saya makin bodoh. Bukan sahaja pada pelajar yang mengambil pada umur apa sekalipun. So maksudnya bila ini berlaku, maksudnya kesan yang tadi saya cerita tadi tentang eye focusing, tentang eye teaming, dia telah mempengaruhi keadaan seseorang itu sehingga dia mula rasa lebih banyak yang diri dia sebenarnya usahalah macam mana sekalipun, dia takkan rasa ataupun takkan jadi seorang yang lebih pandai dapat result yang lebih baik. Bila saya detect ini berlaku kepada seseorang pelajar, dan bila parents bertanya apa semua dalam terapi, sebab itu dalam terapi ni bila dalam sesi saya tak bagi parents bercakap. Boleh tengok tapi tak boleh bercakap, tak boleh berkomen, gelak pun tak boleh, senyum pun tak boleh, ataupun kata takkan tu pun tak boleh buat. So ini bila saya katakan tentang terapi tadi tu, bila selain daripada kita latih mata untuk kembali baik, macam eye focusing dan eye teaming ni, salah satunya adalah untuk menaikkan balik, untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Sebab tu dalam aktiviti-aktiviti dalam terapi, kita masukkan elemen ni supaya it's okay untuk terima bahawa diri tu ada masalah, tetapi dah tahu sebenarnya masalah bukan diri sendiri, bukan di sini tu yang tak pandai, bukan di sini tu yang bengak, bukan di sini tu yang bodoh, tetapi disebabkan oleh sistem mata yang tidak bagus, yang tidak sesuai digunakan pada waktu ketika belajar tersebut. Jadi bila mereka ni dah makin bagus skill mereka, sistem mata mereka akan mula naik balik semangat, dan barulah dia akan jadi menukar pelajar ini jadi pelajar yang lebih baik. Satu lagi yang menyebabkan mata ni bermasalah, sistem mata ni, dia memberi kesan kepada kefahaman. So bagaimana sesuatu perkara itu boleh berlaku yang menyebabkan seorang tu makin lama makin susah nak faham. Dulu okey, senang faham, pantas, laju, tapi hari ni makin lama makin rasa susah nak faham. Kita salahkan silibus, kita salahkan sekolah, kita salahkan cikgu, kita salahkan diri sendiri, kita salahkan masa belajar, kita salahkan strategi kita salahkan cara kita, makanan kita, minuman kita. Kalau semua tu okey, terus kita tahu semua, kita dah jaga semua okey, tapi kenapa makin lama rasa lagi susah nak faham. Tapi kawan-kawan semua rasa macam okey je, dia yang tak tahu pandai pun senang je nak faham. Aku dulu ni yang bagus ni, yang pandai ni, yang dulu tahu dapat skor A, kenapa tak boleh nak faham benda ni? Allah. Dia macam tu. So ni, bila tak faham ni, kita kena ingat antara tugas mata adalah menyusun sesuatu perkara yang visual. Bila cikgu mengajar matematik dalam kelas, adalah dia punya, orang kata apa, cara kerja dia, susun dia macam ni, lepas tu kena masuk macam tu, lepas tu buat, tambah lagi bila matematik tu semakin banyak. So kita kena ingat matematik ni bukan sekadar nombor, ianya adalah tentang susunan nombor, tentang konsep. So bila susunan ni, dia adalah tentang bagaimana nak menyusun perkara yang mula-mula ataupun jalan kerja yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. So bila mata ni dah bermasalah lama, tu yang macam eye focusing ada masalah, eye teaming ada masalah,
menyusun secara visual nombor-nombor ni menjadi sukar. Boleh, tetapi mengambil masa yang lebih lama. Sebab tu kadang-kadang yang selalu saya jumpa, orang yang ada masalah dengan sistem mata ni, selalunya, bukan semualah, selalunya matematik ada masalah. Kita faham dengan story, dan story ni kena ada satu, story ni mesti kena ada gambar, ada visual. Sama juga dengan belajar. Sama ada belajar sejarah ke, sama ada belajar sains ke, semuanya kena ada visual. Step pertama apa? Step kedua apa? Step ketiga dan seterusnya. Macam matematik tadi, susun nombor macam ni, patut nombor macam ni, susun macam ni. Dia jadi macam congak lagi senang. Barulah kefahaman akan timbul. So kalau tak dapat buat perkara ni, kefahaman semakin jatuh. Nak faham tu ambil masa yang lebih lama dan menyebabkan rasa macam buat apa nak belajar lama, susah nak faham, mungkin aku tak bagus lagi dah, mungkin inilah takdir aku, so buat apa aku nak belajar lagi lama. So jatuh result akademik. Sistem mata boleh mempengaruhi kita punya ingatan. Tadi saya cerita tentang kefahaman. Macam matematik, nak susun nombor, nak fahamkan. Bila dah susah nak faham, ingatan akan jadi makin kurang. So, bila ingatan ni dah mula bagi kesan, faham pun susah, nak ingat pun susah. Sebab ingat ni satu saja, brain processing kita mesti memberi tumpuan yang lama dengan faham, dan kemudian dia barulah mencipta ingatan. Ada orang kena buat 10 latihan baru dia dapat tangkap. Kalau orang yang mudah faham, kadang-kadang beberapa latihan, mungkin 1, 2, 3 latihan, dia dah mula ingat konsep tu dengan lama. Bila silibus makin susah, dia lagi senang nak adapt. Sebab faham masih baik, ingatan dalam keadaan baik. So bila sistem mata ni, contoh saya beri contoh tadi, sebenarnya ada banyak skill saya berceritakan tapi tak sempat dalam video ni. Dan saya bercerita saya konsep dia, eye focusing, eye teaming. So sehingga menyebabkan kefahaman, sehingga menyebabkan kali ini ingatan. Brain processing masa dia belajar, dia nak hafal tadi, dia sangat menjaga matanya supaya jangan dalam keadaan yang stres. Menyebabkan tumpuan brain ni dia punya kekuatan untuk memberi tumpuan kepada kefahaman tadi dah makin drop, sehingga menyebabkan ingatan pun makin jadi drop. Pelajar ni umur 8 tahun, dia datang dengan memanglah masalah pembelajaran dia. Mata dia dah check banyak kali tapi tak ada power sangat pun. Dan kemudian cikgu suggest. Dan kebetulan kita ada masuk sekolah terangkan tentang konsep bagaimana sistem mata ni ada kena dengan pembelajaran punya prestasi. Dan cikgu ni dapat idea tu dan kemudian terus beritahu kepada parents, dan parents bawa anak ni. Yang percaya betul-betulnya, yang betul mengharap adalah ibu lah. Si ibu ni pun katalah saya sanggup buat apa saja, apa semua. Dan saya cadangkan terapi. Dan saya cadangkan tentang konsep bagaimana dengan terapi ini bukan sekadar pada mata saja kita fokus. Kita fokus kepada brain untuk please tolong faham dengan lebih cepat. Tolong ingat dengan lebih cepat. So dalam terapi tersebut, elemen untuk memberi kefahaman, untuk dia ada self-awareness, untuk dia ada skill menilai, analisis, untuk mencari jalan. Sebab perkara ni kalau mata ada masalah, dia tak boleh buat benda, dia tak boleh analisis, dia tak boleh nak mencari jalan, nak solve problem tu, dan dia tak boleh nak tahu macam mana apa lagi dia nak buat, dan dia susah nak teruskan lagi sepatutnya latihan yang dia kena buat. Dan ini elemen yang kita masukkan dengan aktiviti-aktiviti yang kita buat. So kadang-kadang dalam terapi tu ingat macam main, tetapi dalam main itu, dalam melakukan task, sebenarnya menyelesaikan masalah, mengenali diri sendiri, mengenali brain macam mana dia bekerja, dan memberi kesan kepada brain supaya tolong naikkan lagi semangat untuk kembali jadi pelajar yang baik, pelajar yang cemerlang. Okey, saya rasa setakat itu saja video saya pada kali ini. Kalau anda belum subscribe lagi, sila subscribe, dan kalau belum like, sila like dan tekan butang loceng untuk tahu lebih lanjut tentang sistem mata kita ni yang boleh beri kesan kepada pembelajaran dan memberi kesan kepada pekerjaan kita. So jumpa dalam video akan datang. Bye.